Ada beberapa orang lagi ni. Ada dalam 7 orang lagi. Ya, yang belum lagi diisi. Okey. Pengaturcaraan. Pengaturcaraan ni bahasa Melayu, kalau bahasa Inggeris kita panggil macam dalam handset. Dalam handset tu kita panggil dia macam setting lah. Kita nak set sesuatu benda supaya mengikut apa yang kita hendak. Okey, kita akan pergi ke tajuk yang pertama ni. Okey, awak boleh rujuk, boleh tengok skrin ataupun dalam buku teks yang ada di kanan di meja kamu. Okey, di sini pengaturcaraan ada keluarga ni, ibu, bapa dan anak dia ni pergi ke kedai elektrik. Dia nak beli, kalau tengok kat situ, mesin basuh. Mesin basuh. So dia nak beli mesin basuh, apa yang terpapar di situ, mesin basuh automatik. Naris bersama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naris ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Kalau kita tengok dulu, kalau zaman dulu, dia punya mesin basuh, saya cerita sebelum ni lah. Mesin basuh adalah mesin basuh yang manual. Dia mesin basuh tapi dia manual. Dia kena masukkan, memanglah masukkan baju tu memang manual, semua pun manual. Kemudian ni nak masukkan air. Bila nak masukkan air tu memang kena masukkan saluran pipe tu, kemudian buka pipe, tutup pipe, bila dah penuh air, masukkan sabun dan sebagainya, semua secara manual. Yang itu yang dikatakan manual tu. Lepas tu dah selesai, kita keluarkan kain tu, masuk ke tempat spin, supaya basah tu dia toast lah, dia macam diperap. Okey. So itu semua adalah manual. Kemudian bila dah kita lihat dia punya teknologi waktu itu, dia tidak ada komputer. Semuanya guna analog. Analog maksudnya dia guna dia ada ni, dia ada bunyi tak maksudnya dia macam pusing. Kalau nak 1, 2, 3 macam tu. Dia lebih kepada macam analog lah, lebih kurang macam tu lah. Dan sekarang ini tak adalah kita jumpa lagi, mungkin ada 1, 2 lah, sebab dia dah kurang orang nak guna. Orang semua guna mesin basuh automatik. Apa yang bezanya? Mesin basuh automatik ini di dalamnya ada komputer benang nama dia. Komputer benang, contohnya di dalam mesin basuh kita, dia ada tulis kat situ switch on off, kemudian ada kita nak setting bagaimana cara nak basuh, dia nak drink water apa semua. So benda tu adalah komputer, kan? Saya rasa semua guna mesin basuh komputer, yang ada komputer. Mana dia ada komputer, walaupun sedikit tu kita panggil komputer lah, papan apa kita panggil dashboard dia kan. Dashboard nak tekan tu kita panggil papan dia tu lah. Untuk kita nak mengawal mesin itu. So kita belajar, benda yang kita belajar tahun 4 dan 5 tu dibawa ke sini lebih kepada nak belajar pengaturcaraan. Apa dia mesin basuh automatik ni? Automatik ni dia air ada. Tak ada ke depan lagi tak boleh baca lah pula. Apa dia tu? Sekejap
Okey, di situ ada diberi apakah kelebihan-kelebihan kan mesin step dia kelebihan dia okey, dia akan hanya perlu masukkan pakaian ke dalam mesin, kemudian kita buat apa? Yang nombor 2 tu saya tak boleh baca, siapa boleh baca? Okey, yang nombor 2 ni kan. Dan ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, kemudian mesin itu pun selesai membuat basuhan kan. Okey, kat sini ada perbualan apa dia kata, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Mesin ini mempunyai komputer benam. Itu yang saya sebut tadi. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. So, itulah dinamakan pengaturcaraan. Pengaturcaraan ni dia perlu buat satu persatu. Yang pertama sekali kena pasang switch lah kan mesti guna elektrik. Dia ada plug switch dia, kita masukkan plug switch tu, kemudian tekan on, barulah kita masukkan pakaian. Masukkan sabun dan sebagainya, tutup dia punya penutup dia, kemudian tekan switch on. Dah tu switch on, kita tekan start dan dia akan buat semua arahan-arahan yang sedia ada. Dia masukkan air, mula-mula dia timbang dulu. Dia timbang berat baju tu, kemudian barulah dimasukkan air berapa liter yang diperlukan, kemudian berapa basuhan dan dia set berapa minit jangkaan selesai basuhan. Itulah mesin basuh automatik yang sekarang ni dengan kemajuan teknologi sekarang kita bersyukur kerana dulu memang basuh dengan tangannya, dengan mesin basuh manualnya, kemudian perubahan memudahkan kita dan kita sepatutnya bersyukur dan perlu difikirkan lagi untuk nak memudahkan manusia Okey. Dan apa yang saya sebut tu, itulah pengaturcaraan. Pengaturcaraan tu dengan bermula dengan kita bermula kita switch on kita punya alat elektrik tu sehinggalah kita keluarkan pakaian tu dan sidai. Dan itulah dia punya pengaturcaraan. Pengaturcaraan daripada satu. Jadi kalau satu persatu tu itu pengaturcaraan. Okey. Dan pengaturcaraan itu ada di dalam komputer pula. Komputer tu pun dalam tu ada pengaturcaraan. Dalam bahasa Inggeris kita panggil setting lah. Macam mana nak set dia? Set dia, switch on, tekan start, dah selesai. Tak pun switch on, kemudian kita nak set, kita nak berapa lama lah, contohnya nak basuh pakaian agak sangat kotor, kita boleh lebihkan masa, lebihkan basuhan, dia punya spin, dia punya putaran kan. Kita boleh set kat sini, itulah pengaturcaraan. Okey, boleh faham tak apa maksud pengaturcaraan? Pengaturcaraan contohnya kalau kat rumah ada TV, kita nak set nak tengok TV 3 contohnya, kena buka dia punya switch, buka komputer TV, buka decoder Astro, dengan tu kita dengan remote alat kawalan jauh tu kamu pun set 103 dapat channel TV 3, barulah dia terpapar siaran TV 3. Itu dinamakan pengaturcaraan step dia. Tetapi yang pengaturcaraan yang dalam alat kawalan jauh tu pun kita boleh dikatakan itu adalah pengaturcaraan. Nak set bagaimana TV itu berfungsi seperti mana yang kita mahukan. Okey. Kegunaan aturcara komputer. Tahukah kamu bahawa sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai aturcara komputer? Mari kita terokai kegunaan aturcara komputer dalam perkakasan harian yang muncul dalam mimpi Naris. Wah, dia tidur, dia pun bermimpi ada televisyen pintar, pendingin hawa ataupun aircon, ada pembersih vacuum robotik dan jam penggera digital
Semua ni memang ada dalam kita punya kehidupan lah. Smart TV, kalau ada yang bernasib baik, keluarga dia boleh beli smart TV. Sebab smart TV boleh masuk internet, boleh buka Netflix, YouTube, boleh masukkan semua media-media yang ada dalam handset, mirroring. Itu adalah smart TV. Kalau TV biasa, dia tidak ada kefungsian begitu. Dan pendingin hawa, itu aircon. Aircon ni pun sama juga. Kita komputer ni ada yang kita boleh kita set. Kita boleh setkan sama ada dia nak lebih panas, lebih sejuk, ataupun dia off dalam masa 3 jam masa kita tidur kan. Kita set pukul 11 kita tidur, 12, 1, 2, pukul 2 dia dah terpadam. Itu adalah nama aircon yang mempunyai pengetucaraan yang tersendiri. Pembersih vacuum robotik, kat sini ada dekat kedai PBL yang sebaris dengan nasi ayam tu kan. Nasi ayam kicap tu ada, dia jual ni. Ada pernah nampak, saya pernah pergi ni kedai ni, nampak ada ni. Dia jual yang ni lah, pembersih vacuum robotik. Dia jalan sendiri lah, dia ikut apa yang ada di kawasan tu, dia akan sedut sampah-sampah habuk-habuk yang ada di lantai. Okey, dia adalah dia punya mesin pengaturcaraan yang di situ, komputer yang ada disetkan. Okay, kemudian jam penggera digital. Ini kalau nak bangun pagi, adalah jam digital yang set kan. Tapi sekarang orang guna, kebanyakannya orang guna handset. Handset dah memang smartphone, memang ada apps clock, jam yang boleh menjadi penggera. So ini pun sama juga, dia ada setting dia. Okey. Kemudian peti sejuk. Kalau tengok di dapur ada peti sejuk, ada mesin basuh elektronik, tadi kita dah sembang, ketuhar gelombang mikro ataupun microwave. Okey, peti sejuk. Peti sejuk ni sekarang ni macam-macam kan. Dulu peti sejuk satu pintu, semua 2 pintu, kemudian 3 pintu. Lepas tu dah macam pintu almari kan. Buka macam almari tu. Yang tu besar. Itu harga dia 5-6 ribu lah. Okey, sekarang ni peti sejuk ni dia ada dia punya atur cara untuk nak mengawal suhu. Kita boleh tengok kat dalam peti sejuk ni dia ada kawal suhu, sama ada minimum, medium, high kan. Nak sangat sejuk dan sebagainya. Tapi peti sejuk ni memang dia akan dibuka sepanjang tahun. Ini nasihat saya lah. Dalam 1 tahun peti sejuk mesti kita rehatkan. Contohnya 1 tahun, bulan Januari, kita rehatkan bulan 6. Rehat dia macam mana? Kita kena tutup Swiss, buka plug Swiss tu, plug peti sejuk tu rehatkan dalam 3 jam begitu. Kemudian kita pasang semula supaya peti ais ni boleh tahan lama dan kita pun boleh lihat sekiranya di plug tu ada berlaku kebocoran aliran elektrik lah, dia punya plug rosak dan sebagainya. Itu adalah langkah keselamatan untuk peti sejuk. Yang lain memang kita guna dan kita tutup. Tapi peti sejuk memang jarang lah ada orang tiba-tiba sebelum nak tidur dia tutup peti sejuk kan. Lepas tu pergi ke sekolah, lupa lah pula nak buka balik, memang rosak lah barang yang ada dalam peti sejuk. Okey, itu memang biasa peti sejuk, kita kena kawal selia dia lah. Okey, yang kedua dalam gambar ni mesin basuh elektronik. Mesin basuh elektronik ini yang kita belajar tadi kat sini, dia front loader ni. Dia ada depan. Dia macam pintu rumah, pintu ni lah, dia buka situ kan. Ada yang atas top load, yang ini front load. Okey, kalau yang front load ni selalunya orang kaya yang beli macam ni. Saya pernah tanya harga dia yang kecil 7 kilo lebih kurang dalam 1,000 lah. 1,000. Ada yang lagi murah pun ada tapi tak berapa nak tahan lama tu. Ada yang jenis Beko kan, yang jenis macam ni. Ini semua ni bukan kita saja nak sembang tapi kena ambil tahu bagaimana keadaan perubahan
teknologi di negara kita. Ada orang gunanya ni kita tahu. Ada orang guna mesin basuh begini kita dah tahu. Maksudnya teknologi, kita belajar teknologi maklumat komunikasi dan masa sama kita kena tahu keseluruhan teknologi yang ada di Malaysia ini. Kalau nak meningkatkan kita punya pemikiran kita, nak meningkatkan lagi rasa nak membina, membuat sesuatu yang baru untuk negara manusia ni kan, so kita akan berfikir gitu. Okey, ketuha gelombang mikro, ini microwave. Microwave ni atau cara komputer yang ada pada saya, membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Selalunya microwave kita nak panaskan lah, panaskan lauk, panaskan air kopi ke kan yang dah sejuk ke, panaskan makanan yang kita beli daripada kedai kan, dan sebagainya. Semua ini adalah perlukan pengaturcaraan. Ada button-button yang perlu kita tekan yang ikut dia punya peraturan dia lah, undang-undang dia punya buku atau cara dia. Okey, itu adalah pengaturcaraan. Jadi kita nak belajar apa dia atur cara. Ini dia yang kamu kena belajar. Yang nampak ni, yang warna biru ini memang penting untuk nak bagi faham apa maksud atur cara. Atur cara komputer ialah satu set arahan. Dia adalah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat sesuatu. Macam tadi kita nak buka komputer kan, buka komputer. Macam kita nak buka mesin basuh tadi kan, nak menggunakan mesin basuh tadi, jadi kita kena plug masuk elektrik dulu kan, switch on plug, kemudian kita switch on, berarti kita start, barulah dia berjalan. Jadi di board tu untuk kita tekan on dan start itu, disitulah namanya pengaturcaraan ataupun atur cara komputer. Okey, sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Sesetengah lah. Komputer benam ini mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Macam saya sebut tadi, kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut tetapan ataupun settingnya. So semua ini adalah maksud yang semua ini adalah kepada perkakasan harian yang ada komputer benam ataupun tidak. Jadi kalau yang tak ada komputer benam, sebagai contoh perkakasan rumah kita yang tidak ada perkakasan komputer apa ya, contohnya macam periuk nasi yang lama lah, periuk nasi lama dia guna analog je kan, kita kulatihan kat sana ada dekat mak saya ataupun kedai buku lah. Bukan mama saya. Okey. Contohnya periuk nasi, kita switch on plug, kemudian kita tekan dia kan, dia cooking, dia ada apa nama, panaskan, dia ada cooking, keep warm, lepas tu cooking. Jadi itu adalah biasa je lah kan, dia tak ada ketetapan. Itu pun still macam komputer lagi kan, dia ada dua ketetapan. So perkakasan harian yang kita ada di rumah, di sekolah, semuanya perlukan kepada atur cara. Dan atur cara tu sama ada dia ada komputer benam ataupun tidak. Yang kita faham. So kalau orang tanya macam mana nak menggunakan basikal contohnya kan, macam nak guna basikal, mesti ada atur cara dia. Atur cara dia mestilah kita
tongkat dia tu kita naikkan dulu. Lepas tu naik atas basikal. Lepas tu kita mula mengayuh dan imbangkan badan. Yang itu adalah atur cara, tapi dia tidak ada komputer benam. Kalau macam kita naik kereta, dia ada komputer benam. Dia ada starter button engine tu. Kemudian kita kena setkan gearnya dengan minyak dia. Kita nak pasang aircon dan sebagainya, itu ada komputer ni. So dia bukan semua yang ada komputer, tapi still ada atur cara ni. Okey, yang atur cara yang kita nak masukkan, yang memang kita nak belajar dalam KMK, mesti kena ada dalam apa benda tu? Program dalam bilik-bilik ni dah gelap. Okey, semua faham? Okey, kalau ada kamu punya apa nama webcam, boleh buka lah. Boleh buka lah, boleh lah, saya nampak. Saya tak nampak. Okey, alhamdulillah. Kita tengok siapa yang dah isi. Ada 26 orang yang isi. Okay, untuk maklumat siapa yang bawa masuk ni, dia di sinilah. Okay. Buka di sini dekat chatting. Okey. Okey, setakat ni saya nak tanya, kamu faham tak apa maksud atur cara? Atur cara ni dia mesti ada langkah-langkah yang mesti kita buat satu sehinggalah alat elektrik ataupun alat komputer itu dia berfungsi seperti mana kehendak kita. Yang itulah dinamakan atur cara. Atur cara tu di dalam komputer tu ada atur caranya. Yang itu dinamakan komputer benam, yang mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara kekerasan tersebut berfungsi. Boleh faham? Okey. Contohnya langkah-langkah aktiviti harian kalau kita nak masak ikan. Macam mana? Tak payahlah cerita pergi pasar beli ikan apa kan, masuk kereta, tekan minyak, beli dia, belokkan, itu tu bukan. Langkah-langkah harian nak kita masak ni tak payah sampai ke pasar. Kita ikan tu adalah kat dapur, macam mana? Kita kena siapkan, buang dia punya isi pokok tahi dia semua, kemudian bersihkan, bersih. Lepas tu kita letak garam, kunyit kan. Lepas tu kita goreng. Itulah caranya. Itu kalau secara ringkas kita nak sembang pada orang, macam mana nak masak ikan goreng. Itulah cara. Kalau kita macam mana nak buat kari ikan, dia ada cara dia. Yang itu dinamakan langkah-langkah ataupun kita buat satu persatu sehinggalah terjadinya kari ikan, sehingga terjadinya ikan goreng. Itulah dinamakan langkah-langkah. Mesti buat satu. Dia tak boleh sebelum kita siang kita dah masukkan kari. Macam mana ikan tak siang lagi tapi kari dah masuk, tak boleh. Kita kena mengikut satu persatu. Pada awal tak boleh kita akhirkan yang awal, awalkan yang akhir. Tak boleh. Kita mesti mengikut step by step. Itulah dinamakan atur cara. Dia tak boleh tak masukkan plug lagi, dah kita tekan on, lepas tu start, lepas tu baru kita nak plug tak boleh mengikut atur cara yang telah ditetapkan. Awak pernah tengok ni mesin apa ni? Mesin minuman. Dekat pintu pintu pagar yang lain. Pejabat kita tu ada. Ada satu mesin, tapi sekarang dah tak ada sebab dah tak ada orang nak beli. Dia ada cara nak dapatkan air tu kan. So dia kena masukkan duit, pilih air yang mana, tunggu air tu penuh semua, barulah ambil cawan yang berisi air tadi. Kalau ada baki, kita ni. Kalau kamu pernah pergi ke Shell, tak salah Shell kot yang selalu yang ada ni. Apa nama ni? Bukan Starbucks, apa kena nama? Allahu Akbar. Lupa nama dia. Bukan Starbucks kena minta lah, yang dia kena layan diri dia dekat mesin tu. Blending machine tak, nama dia.
Bukan, dia Starbucks ada tu nama dia apa? Tu mesin layan diri. Mesin layan diri. Nama kopi itulah, nama minuman tu. Okey. Okey, sekarang ni ada sedikit kerja lah yang saya nak bagi pada kamu. Kerja dia di muka surat ni. Muka surat ni. Menyusun langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan. Awak boleh buka buku teks, sediakan buku tulis, kamu tulis yang ni. Ini jawapannya ni, mencuci pakaian apa ni kan. Buku tulis, kamu sediakan yang ni. Sediakan ni pula. Kamu tulis yang ni. Kemudian yang pensel ni tempat kosong lah, kamu kena masukkan. Ya? Ini soalan tempat kosong yang kedua. Anggarkan tahun apa semua ni. Sini, sini. Kemudian pergi ke sini, sini tempat kosong. Lepas tu masukkan air ke dalam mesin basuhan, lepas tu tempat kosong. Kemudian tempat kosong lagi dan selesai. Saya nak awak buat muka surat yang ni lah. Ini muka surat berapa tak tahu ni. Sekejap tengok, ada muka surat tak? Muka surat 8. Muka surat 8. Awak buat dalam buku tulis lah. Buku tulis. Bila awak buat dalam buku tulis ni, bukan apa? Dia nampak sikit. Sebab yang ini bila saya ada sediakan, bila kita dah belajar banyak sikit, baru saya sediakan quiz ataupun latihan-latihan pengukuhan tu dalam Google Form. Sebab kita baru sangat saya belajar, jadi kita perlukan menulis, kena kefahaman lebih kepada menulis sebab dah lama tak menulis kan. Okey. Boleh tahu ada soalan tak? Menyusun langkah-langkah aktiviti harian ni. Harian dan set arahan ni. Boleh faham? Ini semua tulislah ni. Tulis hari, hari bulan, tulis tajuk dia ni. Kemudian kamu, yang ni jawapan ni tak perlulah. Kamu tulis yang ni. Sampai selesai. Okey, satu saja kerja yang saya nak kamu buat. Ya. Kamu kena buat sehingga selesai lah dalam buku tulis. Dan kemudiannya apa nama, saya nak ajak sikit lah apa nama, kita buat dua lah. Dan kita buat dalam tulisan ni. Kemudian bagaimana kita nak jadikan tugasan kita tu kita hantar menggunakan Google Classroom. Tengok sini Okey, saya buat satu lagi. Inovasi. Alah, besar kecil pula. Lambat ya. Semua ada? Okey, dah ada siap dah ni. TMK mana tadi? TMK inovasi tadi. Okey, saya buka ni. Okey, kat sini tugas pengatur apa tadi? Saya tajuk dia, saya tulis set arahan Okey. Set arahan. Okey. Saya tulis kat sini muat hantar tugasan anda
menggunakan Word. Okay, saya ringkaskan hantar tugasan tu menggunakan Word Contohlah contoh. Ini kalau ada guru-guru lain ada juga dia guna kaedah ni, tapi dia kena ajar lah kan. Okey. Sekarang ni saya buat topik sini pengaturcaraan. Okey. Topik pengaturcaraan 26 durasi dan 6 intelek. Okey, kat sini saya addkan satu file lah, saya masuk satu file. Mana pula dah. Okey, ini ini kita punya kerja tu saya masukkan dalam ni. Tengah kacau ni. Okey. Kalau nak campur semua dulu kelas. Masukkan dalam tu, masukkan. Isi dalam. Satu kelas satu. Itu. Kau kena dalam kau ada 2 kelas, kau nanti gabung tapi asing. Tak boleh. Dia macam mana nak beritahu kelas dia apa? Yang tu yang aku suruh kau buat Google Form tadi. Lupa. Okey. Okey, awak tengok sini. Saya dah siapkan ni, saya masukkanlah file ni tadi. File tadi DMK ni. Ini kerja lah, kerja. Ni saya bagi kamu view je. Okey. Lepas tu saya akan assign. Kamu nampak memang dia ada problem. Okey, kat sini ada set arahan kan. Ni tajuk dia set arahan. So bila kamu buka ni, tak ada siapa yang masuk lagi. Tak ada yang masuk saya punya ni sebab people dia tak ada lagi. Nanti saya masukkan people. Okey, bila dah masuk ni, awak tekan ni. Okey, ini soalan dia. Nak buat kat mana? Allah, sebab kat sini bukan paparan murid, so saya tak ada. Kamu ada kat situ, nama dia kena klik. Kita panggil klik untuk dapatkan dia punya ni. Contoh saya bagi contoh di kelas saya yang lain. Saya sebagai murid lah. Macam ni. Okey. Saya dapat tugasan. Satu tugasan dia begini. Saya view. Saya bila view kat sini. Saya unsubmit contoh di sini. Kat sini ada add or create. Kat sinilah kamu akan ambil file yang kamu nak. Okey, cara dia bagaimana? Cara dia macam ni. Kamu ambil gambar. Kamu masukkan gambar kamu ke dalam ni. Masukkan gambar. Insert. Lepas tu tekan picture. Picture tu kamu carilah mana picture yang kamu dah ni. Kamu insert gambar tugasan kamu tu. Okey.
Boleh faham tak? Boleh tidur. Okey. Di sini dia punya cara dia, okey. Nampak dalam pakai telefon. Okey. Tadi nak inovasi tadi kan? Okey. Bila dah kamu dah masuk, ini apa ni? Ini bahasa Arab, sorry. Kita ambil 6 telat lah, 6 telat. Masa cara set arahan, kat sini. View assignment ni, ada 2 orang dah menerima tapi dia tak buat lagi lah. Okey. Bila nak ni, kamu boleh hantar kat sini, arahan dia. Okey, dia faham? Itulah cara dia. Cara saya tunjuk sekali lagi. Kalau kamu nak hantar by file, tak selesai kalau file gambar rasanya tak boleh masuk. Dia file ni boleh. Cuma pergi insert ni, pergi Word, kamu insert ni, kamu boleh masuk gambar yang kamu dah buat. Kamu ada dah tangkap gambar apa nama kerja kamu tu dalam buku tulis tu, kemudian kamu paste kat sini, kamu save, dah save kat sini. Kamu hanya hantar guna kat sini tadi, select file tadi. Sekali lagi saya tunjuk contoh begini. Kat sini, bila dia tugasan keluar kat sini, buat kat sini, select file kat sini. Okay, boleh faham semua? Kita ada 4 minit lagi. Siapa ada soalan boleh tanya. Okay, 27. Mana lagi orang ni yang tak ni? Ni apa nama Cik Dok? Ya, bila kita buat tu kita boleh tahu ini 24 orang masuk, 6 internet, 3 orang masuk. Itu yang kena buat kalau aku tak ajar. Okey. Kat sini saya nampak 6 inovasi, 24 orang yang hadir ke kelas PDPR saya, Google Meet. 6 internet, 3 orang saja. Yang lain tak ada. Telegram WhatsApp. Oh, ada 2 orang. Macam mana dia dapat link ni? Saya bagi kat sini. Oh, pelik juga ni. Ini namanya Google Meet. Kalau kamu bersama dengan saya Google Meet, kamu hanya tekan klik yang Google Meet lah. Yang kalau kamu bukan Google Meet, kamu dapat link ini daripada WhatsApp ataupun Telegram, kamu akan pilih Telegram dengan WhatsApp, ya. Yang di bahagian dua ni, ya. So kena betul lah. Kalau kamu tak betul ni, saya tak boleh nak bezakan siapa yang. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Ada tak soalan-soalan? Pastikan kamu buat muka surat 8 dengan buku tulis, snap, masuk dalam Word dan kamu boleh hantar di sini. Saya akan masukkan kamu punya email, kamu cuma join, ya. Join class, ya, join class. Kat sini ada TMK 6 inovasi, ya. Kat sini ada button join. So kamu kena tekan join barulah kamu masuk ke TMK 6 inovasi. Okey, 6 inovasi, saya tak masukkan lagi email kamu, tu yang kamu tak kelas yang tak appear kat sini. Okey, itu saja. Dah 11.58. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kira halal lah, semua, ya. Halal dan haram. Apa-apa pun, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, memudahkan kamu belajar, dapat ilmu. Coba kita doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma dfa' 'anna al-bala' wal waba' khususan virus corona wal ghala' wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan 'an baladina hadha khassahu 'an sa'iril buldan 'ammatan ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجبال من سيء الأسقام اللهم أنزل علينا دواء من دوائك وشفاء من شفائك وبركة من بركاتك ورحمة من رحمتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقام فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi ya minggu depan insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mantap.